Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu wa khaliluh. Khairun nabiyyin ursilah. Arsalahu Allah ila al-'alami kullihi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Salatan wa salaman daiman mutalazimin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Hadirin, hadirat, bunyi tak? Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik hidayah dan inayah. Masih lagi dipanjangkan umur, diberi afiat. Pada malam ini kita dapat jumpa semula amor lah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, ini syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini Haji Nawawi minta apa? Sinopsis surah Fatihah, surah Baqarah berkaitan dengan tadabbur Quran. Jadi alhamdulillah hadirin hadirat, sekarang ini kelas tadabbur Quran banyaklah. Semua orang buat kelas tadabbur Quran sekarang ini. Satu pengembangan yang baiklah. Dia untuk faham Quran ni, selain daripada kita belajar bahasa Arab, selain belajar dia punya ulumul Quran, yang lebih penting lagi sebenarnya kita baca Quran sebagai apa? Sebagai siapa kita baca Quran? Itu yang lebih penting sebenarnya. Sebab tu ajib Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia ni sekaligus. Tapi daripada langit dunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam munajjaman, berangsur-angsur. Seperti mana kita maklum, bermula dengan Al-Alaq, kemudian surah Mudaththir, kemudian surah Muzammil, kemudian suratul Qalam, kemudian surah Fatihah. Surah Fatihah surah yang kelima diturunkan. Walaupun ada ikhtilaf, tapi tarjih surah ni surah awal-awal. Bahkan ada ulama macam Muhammad Abduh, dia dakwa surah ni paling awal sekali sebab umul Quran kan? Paling awal sekali. Tidak seperti mana jumhur lah. Surah Al-Alaq dulu mula-mula. Surah Fatihah ni surah yang kelima. Dan ajib kan, surah yang ke-6 surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah. Jadi Allah SWT turunkan Quran sikit-sikit. Turun kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW sebelum Nabi terima Quran, Nabi telah buat usaha untuk islah, untuk baiki masyarakat Mekah. Seperti mana kita maklum dalam sirah Nabi. Kemudian Nabi putus asa untuk baiki. Nabi duduk di Gua Hira. Tempat duduk Nabi pun pandangan dia arah ke arah Mekah. Di Gua Hira tu. Mana Nabi duduk fikir masa dia umur 40. Tak. Dia duduk fikir, renung. Sehinggalah Allah SWT utus Jibril nanti Nabi. Dan Allah Ta'ala beritahu kepada kita, Nabi tak pernah terlintas pun untuk jadi Nabi. Ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitab illa rahmatan min rabbik. Nabi tak pernah mengharap bahawa satu hari Nabi akan terima kitab. Bahkan Allah Ta'ala beritahu, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Nabi tak tahu pun gapo kitab, gapo iman. Tak tahu. Tapi yang pasti tuan-tuan, Nabi duduk fikir pada orang Mekah ni bagaimana untuk islah. Untuk islah. Jadi Quran turun pada orang yang lagu ni. Jadi turun sikit-sikit sebagai panduan. Banyak hikmah dia. Tak, mana Quran itu sikit daripada proses penurunan itu kita dapat belajar bagaimana Nabi bina generasi awal, generasi para sahabat. Dia surah mula-mula sekali Al-Alaq. Tak, perkenal Allah Ta'ala, perkenal diri dia. Dia suruh baca. Ajib kan?
Allah Taala perintah kan Iqra kan, so, baca kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kan. Yang mana kebanyakan orang kecek tak bahawa Islam ni penekanan tentang ilmu kan. Sebab tu Iqra tu. Maka kita pun semua baca. Tapi Nabi sendiri, Nabi yang khitab mula-mula sekali, gapo Nabi baca? Gapo Nabi baca? Nabi tak ada baca benda lain. Nabi baca Quran. Baca Quran. Nabi sendiri, sebelum kita nak faham lagu mana kita nak faham Quran kan? Ada orang ambil Iqra, oleh kerana Iqra tu agak habis. Bawa kepada sains, bawa kepada semua. Tapi Nabi sendiri, orang yang mana terima risalah tu, bila Allah Taala kata Iqra kepada dia, apa dia baca? Baca Quran. Ajib. Lepas tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah satu kali, Sayyidina Umar di antara sahabat Nabi yang pandai baca, bila hijrah ke Madinah, dia ada teman-teman dia di kalangan Yahudi, ulama-ulama Yahudi, cerdik pandai Yahudi, yang mana hadiah pada dia, bagi pada dia kitab Taurat kan. Sayyidina Umar begitu gembira sekali, bawa buku tu jumpa Nabi kan. So, ini kitab Taurat. Berubah ke wajah Nabi? Marah. Nabi kata apa? Tak, perkataan Nabi yang masyhur. Nabi kata pada Sayyidina Umar, demi Allah, sekiranya Musa hidup, tidak ada jalan bagi Musa untuk dia selamat, melainkan kena ikut aku. Kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi marah? Mana baca benda lain? Tentu sekali, bukan kita kata tak perlu baca. Tidak. Makna Sayyidina Umar tu buat para Nabi baca ayat tu untuk takarrub pada Allah SWT, untuk jelas tentang akhirat, tentang Allah SWT. Tentu sekali. Sebab tu Nabi marah. Kena puas hati dengan Quran. Kena puas hati dengan Quran. Mana Quran ni cukup dah sebenarnya. Tak perlu baca kitab lain dah. Untuk apa? Untuk jelas tentang Allah, jelas tentang akhirat, jelas tentang maksud kehendak Allah SWT. Itu daripada surah Al-A'la, Iqra. Surah yang kedua tu, ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir. Ini pun asal untuk faham Quran juga. Quran ni dia tidak akan faham dengan kita baca, kita muzakarah, kemudian kita duduk. Dia tak akan faham. Sebab tu, ya ayyuhal muddaththir kum, bangun fa'anzir, bangun buat kerja. Kita tengok surah Syu'ara. Surah Syu'ara di antara susah nak faham kan? Ada tasimim tilka ayatul kitabil mubin la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'nakum laha khadi'in. 5 ayat pertama surah Syu'ara, Allah Taala kecek kita tentang Quran. Bilangnya ayat 200 lebih surah Syu'ara. Lebih kurang surah Baqarah. Surah Baqarah 200 lebih, surah Syu'ara 200 lebih. Tapi muka surat sikit lah, sebab ayat surah Syu'ara pendek. Tapi bilangan ayat dia lebih kurang surah Baqarah 200 lebih. Surah ni susah kita nak faham bila kita hilap ucapan. Sebab lepas 5 ayat pertama tentang Quran, tak, Allah Taala bagi tahu pada Nabi, tasim tilka ayat, itulah sebuah kitab ayat Allah semua yang sangat jelas. Kemudian Allah Taala bagi tahu pada Nabi, tak, gambar kepada kita keadaan tekanan yang Nabi hadapi. Surah Syu'ara surah di Mekah. Allah Taala bagi kita, boleh jadi kamu nak binasakan diri kamu wahai Muhammad kerana mereka tidak mahu beriman. Allah Taala bagi tahu pada Nabi, kalau kami nak wahai Muhammad untuk manusia beriman ni, kami boleh datang ke satu ayat semua beriman. Tapi oleh kerana dunia ni tempat ujian, maka Allah SWT jadikan Nabi ni supaya usaha bagi tahu pada manusia kehendak Allah SWT berdasarkan ikhtiariah manusia. Dan Quran ni cukup dah. Kemudian Allah Taala cerita Nabi Musa, panjang lebar kisah Nabi Musa. Musa selang setengah dekat dengan 2 lah. Kisah Nabi Musa saja. Kisah Nabi Musa. Kemudian kisah Nabi Nuh. Kemudian kisah Nabi Ibrahim, Nabi Shu'aib, Nabi Lut, semua. Nabi Saleh, akhir dengan Nabi Saleh. Akhir dengan Nabi Yunus AS. Lepas semua tu Allah Ta'ala ajib. Ni ajib. Allah SWT baru cerita semula Al-Quran. Lepas cerita semua kisah para anbiya semua tu, barulah Allah SWT cerita, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Sambung semula.
Sebab tu surah Syu'ara kalau nak pergi kena ambil 5 ayat pertama, kena ambil muka surat akhir. Bagi kita nampak sebenarnya tajuk dia tentang Quran. Dia ada surah-surah begitu tu, dia nak faham kan tak? Dia kena merenung panjang. Kalau kita terperangkap dengan kisah-kisah kan tak? Kita akan hilang pucuk. Tapi sebenarnya Allah Taala nak ayat pada Nabi ke apa? Nak bagi tahu pada Nabi ke apa? Supaya puas hati dengan Quran. Sebab tu Allah Taala datangkan wa innahu, sesungguhnya Quran ni benar-benar diturunkan oleh Rabbul Alamin. Yang menurunkan pula Ruhul Amin, Jibril alaihi salam. Diturun pula kepada siapa dia? Al-Amin di muka bumi ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dia tengok. Litakuna minal munzirin, untuk bagi peringatan. Litakuna minal. Ni syarat untuk faham Quran. Tak. Mana baca Quran ni Allah SWT bagi tahu panduan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak baca sebagai seorang dai, baca sebagai seorang untuk islah umat ni. Sebab buku resepi, anak sok mau buat contoh kita. Tak, buku resepi baca sebagai seorang pemain. Jadi kan buku resepi. Dia baca buku resepi sebagai seorang pemain. Maka buku resepi itu akan jadi sebagai apa dia? Sebagai santapan hiburan dari sudut minat dia ya. Dak warna-warni dari sudut kuih-muih, nasi-nasi. Kalau dia buat kat orang pun dia kacau sedap buku tu. Nasi mandi ada, nasi biryani, palau ada, macam-macam, kuih go tu, kuih go ni. Tapi dia sendiri tak boleh manfaat. Himmah dia tak baca tu sebagai seorang pemain. Mana lepas dia tutup dia pemain. Tubik rumah sebagai seorang pemain, balik sebagai seorang pemain. Baca ni seorang minat. Maka dia tak akan dapat manfaat, orang tak akan dapat manfaat. Dia tak akan faham. Cuma dia boleh cerita pada orang Quran ni sedap, tak buku resepi ni sedap sekian-sekian kita. Gegar dia cerita kat orang. Jadi ni di antara maksud maknanya baca Quran kan. Kita kena baca dengan sebagai seorang dai, sebagai seorang seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia fikir siang malam fikir bagaimana untuk islah umat. Lepas tu dia kena bangun juga. Bila dia hadapi keadaan susah lagu tu, maka dia rujuk Quran. Nabi bila keadaan susah tu, Quran turun pada dia. Dia Quran turun untuk pujuk. Sebab tu dalam Quran kita jumpa ayat mana pujuk-pujuk Nabi. Ayat yang mujuk. Qad na'lam innahu la yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu wahai Muhammad, apa yang mereka kata pada kamu tu menyebabkan hati kamu jadi sedih. Dari surah Yasin apa? Surah Yasin kan? Ayat akhir surah Yasin. Inna na'nu ma wa ma yu'linun. Bukan? Apa ayat? Awalam yaru anna khalaqnahum mimma amil aydina an'am wa dalalnaha lahum faminha. Lepas tu. Wa darbalana mathalan wa nasiya khalaq. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Nak tengok juga surah Yasin, nak tengok juga. Tengok. Fala yahzunka qawluhum. Tengok. Ini ayat pujuk Nabi. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka janganlah kamu sedih wahai Muhammad ucapan mereka ni, kata-kata nista mereka ni. Kami tahu apa yang mereka sembunyi, apa yang mereka nyatakan. Mana perancangan mereka tu dalam perancangan kami. Allah Ta'ala tenangkan Nabi. Mana hadirin hadirat, ini cara untuk kita tadabbur Quran. Kalau benda ni kita tak ada kan, maka mungkin kita akan tadabbur Quran dari sudut bahasa. Mungkin kita akan tadabbur Quran dari sudut kisah-kisah menarik bagi kita. Dia tidak akan jadi Quran ni sebagai panduan. Apatah lagi sebagai ikutan. Dia khala, bila berlaku khala gini kan, maka dia tak akan selesai masalah. Bila berlaku masalah, dia pun terjumpa dalam masalah. Berlaku Quran ni sebagai penyelesaian dah. Masalah. Jadi dengan himmah begini sebenarnya, ni asah ni orang yang mana baca Quran dengan himmah begini, dengan apa dia? Baca sebagai untuk islah, sebagai panduan untuk islah umat, bangun untuk islah umat, maka dia akan terpimpin dengan Quran. Terpimpin. Sebab Quran diturun pada orang lagu ni, diturun orang seperti mana Nabi, maka kita kena baca seperti mana keadaan Nabi. Keadaan Nabi itu suhana dia. Kita kena bina suhana tu. Kalau tidak dia akan jadi maklumat. Lama-lama kita rasa terbeban.
Jadi lepas surah Al-Mudaththir, surah Muzammil. Tengok surah Muzammil. Surah Muzammil turun sebab apa? Surah Muzammil turun. Ajib. Tengok surah Mudaththir turun kan tak? Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Tak kat tu turun. Ni asah bagi kerja dakwah. Mula-mula kerja dakwah ni apa dia? Kena bangun, kena gerak, dia kena ada harakah, pergerakan. Dia bukan statik duduk. Kena ada pergerakan. Lepas tu, gapo dia? Kecek gapo dakwah? Wa rabbaka fakab, membesarkan Allah. Lepas tu wasiyabaka fatahhir, makna membersihkan cara hidup agama ni. Warujza ni fahjur, maksiat, syirik, bid'ah, hijrah, kena tinggalkan. Awal-awal lagi. Kemudian wala tamnun tastakthir. Ni ajib ayat surah. Wala tamnun tastakthir ni apa dah? Jangan jadikan usaha dakwah ni untuk dapat benda lain. Macam-macam lintasan akan mari. Orang akan fikir tak bagaimana nak islah umat ni. Ada orang nampak kalau kita nak baiki umat ni kita kena kuat ekonomi baru jadi ni. Maka dia akan terseleweng ke arah ekonomi. Ada orang fikir untuk islah umat ni kena ada kuasa. Maka dia buat atas nama untuk semua atas nama islah umat, atas niat molek belakang. Maka dia cari kuasa. Cari kuasa. Dengan kedudukan dapat islah umat, cari kedudukan. Tapi ternyata tak ada. Ternyata Allah SWT cerita orang yang mana Allah SWT lantik mereka ni sebagai ikutan kita ni. Nabi Nuh, Allah Ta'ala bagi apa pada Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, semua para anbiya, hatta Nabi kita akhir kali. Apa dia Allah Ta'ala bagi? Tak, Nabi mengadu pada Allah kan? Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Hud, fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa dha'ikum bihi sadruk an yakulu laula unzila ilaihi kanzun aw ja'a mahu malak. Ini kepedihan Nabi, kesedihan Nabi. Bila Nabi ditahmah, Nabi nak buat perubahan, dalam keadaan Allah Ta'ala tak bagi pada Nabi kuasa, Allah Ta'ala tak bagi pada Nabi harta, Allah Ta'ala tak bagi pada Nabi perkara luar biasa. Tapi Allah Ta'ala bebankan Nabi tanggungjawab untuk ubah islah umat. Harta tak bagi, kuasa tak bagi, perkara luar biasa tak bagi. Kalau kita nak jelas lagi, baca surah Isra. Surah Isra ke akhir surah Isra. Akhir surah Isra. Yang mana akhir surah Isra menggambar ke keadaan dari surah Nabi ke apa dia? Pernah pembesar-pembesar Arab Mekah ni panggil Nabi. Tak, biasanya Nabi dakwah ni Nabi dihalau oleh pak saudara dia, oleh Abu Jahal. Yang ni tiba-tiba satu hari Nabi dapat utusan panggilan bahawa semua pembesar-pembesar Mekah ni panggil Nabi, tunggu untuk jumpa Nabi. Maka Nabi dengan sangka baik, mungkin ni orang cilik-cilik belakang ni ada ni, mungkin mereka ni nampak tak sesuatu yang Nabi telah buat ni. Mungkin bagi mereka ni sudah dapat jalan apa yang Nabi bawa ni, mungkin nak terima sangat Nabi. Nabi pergi dengan penuh semangat, dengan penuh harapan. Bila Nabi sapa, apa mereka tanya Nabi? Wahai Muhammad, apa membuat benda ni nak apa dia? Nabi kata apa? Nabi kata aku buat ni, aku nak supaya tak kamu terima risalah yang Allah SWT hantar, yang aku bawa dengannya. Kamu beriman ya Allah. Mereka berkata pada Nabi, kalau kamu buat benda ni, nak harta, kami akan kumpul harta. Nak wanita, kami akan bagi wanita. Nak jadi penguasa, kami tidak akan buat keputusan melainkan daripada kamu. Nabi kata, aku tidak diutuskan untuk perkara tersebut. Aku diutuskan untuk sampaikan risalah daripada Tuhan aku kepada kamu. Kalau kamu terima, maka itu bahagia kamu. Kalau kamu tak terima, aku sabar. Allah SWT akan buat keputusan di antara aku dengan kamu. Itu ucapan Nabi. Mereka kata, wahai Muhammad, kalau kamu mendakwamu ni utusan Allah, Rasulullah, kamu tahu kan Mekah ni kan gerasa. Tak, cuma meminta dengan Allah SWT supaya alirkan sungai di bumi Mekah ni seperti mana ada di Iraq. Minta kan. Nabi kata apa? Tengok Nabi. Nabi kata, aku tidak diutuskan untuk perkara tersebut. Aku diutuskan untuk sampaikan risalah Tuhan. Kalau kamu terima, itu bahagia kamu. Kalau kamu tak terima, aku sabar. Allah tak nak buat keputusan di antara aku dengan kamu. Tak boleh buat tu. Ginilah wahai Muhammad, kalau kamu tak boleh nak buat tu, meminta dengan Allah SWT, biar mu jadi kaya, tak apa dah. Biar mu ada kebun, tak ada harta, tak. Maka Nabi kata apa? Aku tidak diutuskan untuk perkara tersebut. Aku diutuskan untuk sampaikan risalah Tuhan.
Kalau kamu terima, bahagia kamu. Kalau kamu tak terima, aku sabar. Dan Allah Ta'ala akan buat perselisihan antara kamu. Saudara Aqil masa tu, adik-beradik Sayyidina Ali. Bila Nabi ucap gitu kan, mula nak marah dah, merah dah muka. Ni pembesar semua ni. Maka tanya lagi Nabi, kalau waktu pun tak boleh, ginilah, kamu dakwa kalau kami tak terima risalah kamu, maka Allah SWT akan azab kami. Kamu minta dengan Allah SWT biar timpa akan azab pada kami. Bukan, sebelum tu kamu dakwa risalah kamu ni benar daripada Allah SWT, dan Allah Ta'ala boleh hidupkan mati ni Kusa, salah seorang yang mana orang Mekah hormat sekali. Kalau kita kat Tok kenali, kalau zaman kita kat Tok Guru Ni Aziz, cuba doa Ta'ala biar bangkitkan dia semua lah. Bangkitkan dia, bagi tahu pada kami kamu ni benar. Nabi kata kamu, sebab tadi Nabi kata aku tidak diutus perkara tersebut. Mula kau marah. Mereka gini, kalau kamu dakwa, kalau kami tak terima, Allah Ta'ala akan turun azab. Doa kepada Allah Ta'ala biar datangkan azab daripada langit pada kami ni. Nabi kata aku tidak diutus untuk perkara tersebut. Kapak Ji masa tu tak boleh nak kat kawar dah. Marah sepupu Nabi pada Nabi, wahai Muhammad, gapo dia ni mu ni? Gapo dia mu ni? Tak, ngaku Nabi, ngaku tu saya Allah. Siapa tak boleh nak tu? Nabi senyap. Orang bagi tahu Nabi SAW balik hari tu dalam keadaan sedih. Sungguh Nabi tak ada gawa. Allah nak gambarkan dalam surah Hud, fala'allaka tarikum ba'dama, boleh jadi kamu nak meninggalkan sebagai apa yang diwahyukan. Kerana sepiknya dada keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Orang duk tuduh Nabi tak ada gapo-gapo. Nabi ada gapo dia? Gapo dia ada nama. Kau orang nak konkret, perubahan konkret. Ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu wahyu kedua lagi Nabi ditarbiah oleh Allah Taala, wala tamnun tastakthir. Jangan jadikan usaha dakwah kamu ni, di sebalik usaha dakwah ni ada benda lain. Ada kedudukan ke, ada harta. Nabi mula-mula sekali khitabkan. Sebab apa benda ni bahaya kan? Okey, dengan sebab dakwah kan tak? Allah ajib. Tak mula-mula molek boleh jadi. Pikir bila tak korang ramah, maka jalan ni jadi sebagai asbab orang takluk dengan dia. Maka mula ruai-ruai untuk harta, kedudukan, akan merosakkan. Kalau tidak ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu untuk ada kekuatan tu, mari surah Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Surah Muzammil. Ya Allah Taala tarbiyah Nabi. Mari kita baca Quran dengan begini. Oh, kita nampak Quran itu kan untuk Allah Taala tarbiyah. Taala didik Nabi, panduan pada Nabi. Jadi sebenarnya Quran pun sebenarnya kita kena baca dengan keadaan gini. Kalau kita baca dengan kumpul maklumat dengan dari sudut bahasa, maka kita kata perangkat. Sebab di Quran ni dia ruah dah. Tak, kita tak faham maksud Quran diturunkan. Ia akan jadi lagu tu. Jadi berbalik kita bicara surah mengikut turutan masahaf ni. Dari sudut turutan nuzul tadi gitu, Al-Alaq, Mudassir, Muzammil, Qalam, Al-Fatihah, Al-Masad. Ada tu cara turun nuzul Quran. Tapi Allah SWT susun Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah ni Allah Taala susun. Dia ni ajaib lagi. Dia ni sesuai dengan kita. Tak, sebagai panduan wajib. Tak. Bagi surah Al-Fatihah Allah Taala letak sini. Ummul Kitab. Nabi pun panggil Ummul Kitab. Tak, ibu. Dia khulasah dah bagi 30 juzuk Quran. Seperti mana kita belajar semua dah kan. Tak. Surah Al-Fatihah. Surah yang mana sempurna dari sudut apa dah? Dari sudut puja-puji Allah, dari sudut ikrar pada Allah SWT, dari sudut mohon bantuan daripada Allah SWT kepada dia, sempurna surah ni. Seperti mana kita baca banyak kali dah surah ni kan? Surah ni apa kemuncak ayat dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sebelum ucap ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni, lagu mana surah dia? Puja dan puji Allah. Baik, sebelum kita ucap ni, kita bodek kalau kita dengar bahasa tak? Bodek Allah SWT dulu. Ini suasana kita. Bukan seperti mana Bani Israel. Bani Israel ketika mana nak ikrar dengan Allah Ta'ala, mereka dipaksa letak gunung. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Itu suasana Bani Israel masa buat perjanjian dengan Allah. Tapi kita ni dijadikan dalam semaya 17 kali sehari wajib nak ucapan ikrar dengan suasana mukaddimah dia puja dan puji. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Barulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ini misak kita dengan Allah SWT. Hanya Allah yang kita ikut. Dan hanya Allah kita minta tolongnya. Haji. Itu bukan dia bukan seremeh maknanya qadiyah ujian kita tu sebenarnya kita ikut siapa? Ikut Allah ke ikut selain daripada Allah. Nah ni. Dia berat ujian ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni. Lafaz mudah dalam maya. Apa ya? Maknanya kita 17 kali sehari kita ikrar begitu, lepas tu kita ikut orang lain. Dapat gambar tak? Ikrar kita. Kalau kita lah pekerja kita, dak ada wayar kita ikut bos ya. Jumpa ikut bos. Tiba-tiba ikut tak kena rucik belah. Tak ikut kita. Lagu mana? Gambar dia keadaan sekarang. Keadaan orang Islam. Mulut kata kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi Allah SWT ajar kita untuk nak ikut Allah sama, nak minta pertolongan Allah ni benda berat. Sebab tu Allah Taala ajar kita minta doa pada dia, minta bantuan dia. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbing kami ya Allah. Jalan yang lurus. Jalan lagu mana pula? Tengok jelas kan? Jalan para anbiya ni. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan para anbiya ni jalan ni. Jalan minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Jalan ni. Bukan jalan yang Allah Taala murka, bukan jalan orang yang telah Allah Taala sesatkan. Yahudi dan Nasara. Ni surah. Nak hidayah mari Baqarah. Ni Baqarah ni. Baqarah haji. Dulu kita tak, masa kita buat daurah ke tak, kita tak nampak gini. Nama Baqarah, apa nama lembu. Tak. Sesuai tak nama lembu. Tak 114 surah ke lembu. Lembu betina ke? Semua. Memang lembu betina, lembu betina. Lepas ni tanya ustaz ngaji bahasa Arab tu. Makna asal Baqarah ke apa dia? Dia sebenarnya kena tanya apa lembu betina tu panggil Baqarah. Kena tanya kita. Bukan apa surah ni panggil lembu betina. Apa surah Baqarah ni dipanggil dengan lembu betina? Tak. Kita panggil lembu betina tu apa orang Arab panggil Baqarah? Sebab lembu jatah saurun. Kita belajar bahasa Arab dah kasi sikit kan. Kata bahasa Arab ni ismu ni dia mesti ada kaitan dengan musamma. Dia bahasa Arab ni dia bukan buah nama saja-saja. Sebab kita lah kita tahu. Apa nama panggil sekolah? Tak. Kita baru tahu ya apa panggil sekolah. School jugalah. Tapi bahasa Itali. Room sekolah. Kita pergi Itali kan? Tulis sekolah. Orang dia kecek pun sekolah. Dia kata, apa? Sekolah. Mana dia panggil sekolah? Sekolah dia panggil. Mana daripada school mungkin lah. Tak. Tapi apa panggil school tu panggil school tu? Mungkin ada perkata dasar dia. Tapi bahasa Melayu banyak benda. Kayak rumah. Apa panggil rumah? Rumah. Kalau dalam bahasa Melayu ni kita boleh faham ada kaitan kan? Jenis apa dia? Kalau benda tu luah mesti akhir dengan G. Benda tu luah kan? Padang. Padang luah. Ladang. Dia ada akhir dengan NG kan? Dia ada makna luah. Dari sudut seni bahasa Melayu. Dulu kan pelita bahasa kan kita baca kan? Saya tu ada kan? Dia ada sikit-sikit. Tapi bahasa Arab ni boleh kata semua. Kubu, apa nama kubu? Ini Baqarah tu kubu. Beza sikit ah. Qabara. Ni Baqarah. Qabara apa nama kubu? Kubu ni apa panggil kubu dalam bahasa Arab? Sebab dia insyiqaq, masukkan benda apa tu ikhfa. Dia panggil kubu. Qabara ni, kubu ni perbuatan kita gali satu benda, lepas tu kita tandai satu benda, lepas tu kita sembunyi kan. Kubu tu bahasa dia tu gitu dah. Bahasa dia berlawan dengan Baqarah. Rumah kan bahasa Arab panggil baitun. Baru panggil baitun. Dia bukan panggil baitun ni saya saja dah. Baitun daripada bata ya bitu. Orang Arab kalau kita tanya dia, orang tak boleh tanya dia aina tanam. Kita tanya tanam. Kalau malai ke bermalai mana kita tanya aina tanam. Kalau kita tanya aina tanam huna dia kata sini boleh tidur ya. Mana-mana boleh tidur ya. Tapi kalau kata aina tabit, kita tanya aina tabit.
Kita nak tanya semalam bermalam mana, tidur mana semalam. Kita guna aina tabi. Aina tabi. Dia faham lah. Tidur hotel ke, tidur rumah ke. Mana bata ni tempat yang mana? Tempat kita berlindung, tempat kita bermalam. Dia ada makna perlindungan, dia ada makna malam. Dia ada makna sembunyi. Dia ada kaitan dengan akar bahasa tu. Akar bahasa tu. Sebab tu, berapa orang Arab panggil lembu tu butina ni Baqarah. Sedangkan lembu jantan Saurun. Biasanya dekat ke belajar bahasa Arab ke? Tabibun, tabibatun. Mudarrisun, mudarrisatun. Tak, tilmizun, tilmizatun. Ustazun, ustazatun. Mana ada ustazun muallimatun, jauh je dia. Biasa dia bukan tak ada tapi cara sport ni. Tu ya, Saurun sepatut Sauratun. Butina, tapi tidak, orang Arab tak panggil Sauratun. Orang Arab panggil Baqaratun. Apa orang Arab panggil Baqaratun? Adik. Surah ni ada sebelum ada Baqarah lagi. Surah ni ada dulu, baru Baqarah ada. Bukan Baqarah dulu. Ayat akhir kan dalam Tirmizi ke tak? Ayat akhir surah Baqarah ke? Surah Baqarah ni lengkap ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala 2000 tahun sebelum dijadikan langit dan bumi. Mula sebelum ayat langit dan bumi ni surah ni lengkap dah. Tapi lepas tu berapa orang Arab panggil lembu jantan Saurun? Saurun. Dia ada juga. Sebab tu lembu kan sifat perbuatan lembu kan ada surah ni. Lembu ke apa? Tuthirul ard wala taskil hars. Tuthirul ard. Sara yasuru saurah juga. Tuthirul ard. Sifat lembu dipanggil apa sifat lembu tu? Dia gapo dia? Membajak tanah. Membajak tanah. Tu Saurun, orang panggil Saurun. Cuma Baqarah tu apa? Lembutin dia panggil Baqaratun. Sebab perkataan Baqaratun ni Allahu Akbar. Akal makna dia Baqarah ni, dia makna dia insyiqaq wa tawassu'. Asal makna dia. Insyiqaq apa? Dia membelah, kemudian dia melebar, meluahkan. Ataupun dia belah, mengeluarkan benda yang sangat banyak. Itu Baqarah. Dia belah, kemudian dia mengeluarkan hasil yang sangat banyak. Qabara, dia belah, dia sembunyikan. Hak ni belah, dia mengeluarkan. Dia tugas lembu masa ni ke tak? Dia membajak tanah ke? Bajak tanah ke? Dia belah, kemudian dia mengeluarkan tanaman yang banyak, tanaman yang banyak. Sebab tu dipanggil Baqarah ni. Baqarah ni makna dia apa? Dia mempunyai kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang banyak. Sebab tu lembutin dia panggil sebab apa? Dia lah makanan, dia lah minuman, dia kerja dia, perbuatan dia pun menghasilkan makanan. Beza dengan lembu jantan dia makanan, dia kerja dia menghasilkan, tapi dia bukan minuman. Sebab tu dia tak panggil Baqarah. Jadi Baqarah ni sebenarnya dari sudut bahasa sebenarnya Baqarah ni. Sebab tu kita buat contoh semacam orang Arab kalau satu orang itu begitu alim, tinggi ilmu dia gelar apa? Baqir. Seperti mana cucu Nabi kan Muhammad Al-Baqir. Ayah pada Ja'far. Ja'far As-Sadiq. Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Muhammad Al-Baqir. Dia panggil apa panggil Baqir ni? Ilmu yang sangat banyak, ilmu yang sangat dalam. Secara banyak dalam ilmu dia, secara banyak ilmu dia. Dia tok guru pada Imam Malik, dia tok guru pada Imam Abu Hanifah. Tu anak murid dia nak tengok hebat. Tok guru tengok anak murid Imam Malik anak murid dia, Imam Abu Hanifah anak murid dia. Sebab tu kita tak ada isu dengan Ahlul Bait. Orang kata, oh ahli sunnah tak ambil ilmu daripada Ahlul Bait. Imam Malik siapa dia? Imam Abu Hanifah siapa dia? Lepas tu pula Ajib ada Muhammad Al-Baqir ni pun cucu Nabi, dia cucu Abu Bakar juga. Sebab kita ada isu. Dia cucu Abu Bakar belah mak, cucu Nabi belah Sayyidina Ali ni. Dia cucu Nabi belah anak Asma. Anak Asma. Jadi Ajib dipanggil Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir, gelar dia. Bapa Al-Baqir panggil kerana ilmu dia yang sangat banyak, ilmu yang sangat dalam. Orang ada panggil Baqarah lalu. Dia Allah Ta'ala nama Baqarah bagi kita nampak mana Baqarah di satu sudut makna apa dia? Ilmu yang sangat banyak, ilmu yang sangat dalam. Ilmu yang sangat banyak, ilmu. Dia sesuai dengan surah yang panjang. Sebab tu kan adalah hadis kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila lantik mana-mana Jumaat, Nabi nak hantar ke? Nabi akan cek ke apa? Quran. Nabi kata tanya, ya fulan.
Kam ma'akal Quran. Berapa banyak bersama kamu Quran? Saya ada surah gatu surah gani. Saya ada surah gitu surah gani. Dengar. Akhir sekali mari budak muda. Paling muda sekali dalam jemaah tu. Nabi tanya berapa banyak surah ada? Dia kata saya ada surah sekian-sekian. Dia bersama saya ada Baqarah. Baqarah ada. Mu jadi ameh lalu. Jadi ameh lalu. Jadi ketua lalu. Itu duduk ke Baqarah. Nilai para sahabat. Kaitnya berapa surah yang cukup sempurna seperti mana kita sudah tadabbur dah. Tak dari sudut hubungan dengan Allah. Cuma tu lepas tu nak mana dia lagu tu salah terjemah lembutin dah. Sepatut surah Al-Baqarah maksudnya ilmu yang sangat dalam, ilmu yang sangat banyak sepatutnya. Lepas tu dalam Quran innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah tu. Tak kisah Nabi Musa kan? Allah Taala perintah supaya sembelih ke apa? Supaya sembelih ilmu yang banyak ilmu. Tak. Sembelih gapo dia tu? Jadi pening. Tak. Lembu. Dalam masa yang sama lembu juga. Kalau dalam kisah Nabi Musa tu lembutin dah. Dari sini pun lembutin dah tak ada masalah. Jadi satu nama ni dua makna tak ada masalah. Itu biasa dalam bahasa Arab. Mana Allah SWT bagi tahu kenapa kita nak bagi tahu satu surah ni layak dinamakan Baqarah. Lebih layak dinamakan Baqarah daripada Al-Kursi sebab kita faham kan surah Baqarah kan dalam surah Baqarah ada ayat kursi kan. Nabi betul ayat yang paling agung sekali kursi. Sepatutnya nama Al-Kursi lah. Baqarah lebih sesuai lagi daripada kursi. Untuk menyatakan keagungan surah ni surah Baqarah lebih sempurna lagi. Surah kursi pun hebat. Kursi kan? Kursi bukan kursi ni. Kan ni bukan kursi. Kan belajar kan bahasa Arab kan kurrasatun. Belajar kurrasah. Tak kursi ni kurrasatun. Belajar tak? Kurrasatun. Apa kurrasatun? Kau kurrasatun. Buku latihan kan? Kurrasah. Kurrasatun. Kurrasatun ni dia berkait dengan ilmu. Kursi berkait dengan ilmu ya. Dia bukan kursi duduk ni. Dia akan kata sebenarnya berkait dengan ilmu juga kursi ni. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Dia bukan kursi kaki pak gini dak kan. Tak. Dia kursi itu tu berkait dengan ilmu. Sebenarnya kata karasing ni dia berkait sebab tu orang Arab panggil kurrasah. Kurrasah. Kursi juga kan daripada akar kata yang sama juga. Maknanya benar kalau nama kursi pun hebat juga. Ilmu yang hebat juga boleh kait dengan gitu. Tapi tidak Baqarah lebih sesuai lagi. Baqarah ni dia ada dua makna. Kursi sama makna ya. Baqarah dia ada dua makna. Satu makna ilmu yang dalam, ilmu yang sangat luas. Satu lagi apa dia? Satu lagi lembu betina. Lembu betina lagi hebat. Makna lembu betina lagi hebat ni. Sebab lembu betina ni maksud surah ni. Ilmu yang dalam tu Allah SWT nak bagi tahu bahawa kalam dia, ilmu dia. Ilmu Allah ni luas, ilmu Allah dalam. Dan Baqarah ni maksud surah ni. Gapo dia maksud surah ni? Lembu ni Allahu Akbar. Kita tengok sikit dah surah Baqarah tu. Ajib. Sini tak apa lewat sikit tak apa. Pukul 10 tak apa hari ni. Ajib. Bila perhati surah Baqarah, mula-mula tentang sifat mukmin, sifat gapo dia? Munafikin panjang lebar kan. Mukmin kafir sikit, kemudian munafikin panjang lebar. Maksud ni. Kemudian mula Allah perkenalkan diri dia, ya ayuhan nas, mula perkenalkan. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu. Siapa Tuhan kamu? Allah mula perkenal dia. Yang buat kamu, yang buat orang sebelum kamu. Yang jadikan langit, yang jadikan bumi, yang turunkan hujan, yang bagi makan daripada kamu, Allah nak perkenal. Kemudian kritik orang yang mana tak seri tunduk pada Quran. Kalau kamu ragu Quran ni bukan daripada Allah, fatu bi surati min. Buat Quran. Cabar. Kamu tak akan mampu buat. Dan memang tak akan mampu buat. Lepas cabar tu tak si tunduk juga, maka ugut dengan neraka lah. Fattakun naral lati waquduhan nas wal hijab uiddat lil kafirin. Saya bagi berita gembira pada mereka yang tak syurga, mengalir di bawahnya sungai. Kemudian kembali semula pada Quran. Ada di antara mereka kritik Quran ni. Gapo Quran kecap benda-benda lagu ni. Kalau kita gapo Quran sebab berita kan dalam ensiklopedia dia kan. Britain punya tu kan. Dia kritik Quran kan. Dia semua dia buat gapo dia definisi lah Quran ni gapo dia holy Quran ada kitab suci tapi dia punya susunan dia terabur. Nama-nama surah pun mengarut ya. Baqarah lembu. Gapo dia ni? Gapo dia? Tengok. Allah ada surah Baqarah awal lagi tu. Minan nas
fa ammal ladzina amanu fa ya'lamu innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatuhum ma fawqaha wa ammal ladzina kafaru fa yaqulun madza aradallahu bihi wa ta'ala. Allah Taala buat perumpamaan gini. Tak, dalam Quran ke tak sebut benda-benda lagu ni ke tak? Lalak ke gapo ke, semuk ke, so semuk. Ni Baqarah tak dapat kali gapo dia? Ada ke? Kerana manusia ke dia musuh apa yang dia tidak tahu. Jadi Allah Taala cerita pada kita. Kemudian cerita tentang gapo dia mula sekali. Ni mula masuk bab dia ni. Mula kita baca gaji kita ingat benda biasa ya. Mula bagi kita paling hebat sekali bermula start kisah Nabi Musa dengan Firaun lah. Tak, kisah mula-mula sekali Allah dah cerita kan kisah Nabi Musa dengan Firaun. Kisah malaikat ni bagi kita buat biasa dah kan. Rupanya dak ni mula paling hebat sekali ni. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Ingatlah Allah Taala kata ketika mana Allah Taala kata pada para malaikat, aku akan buat satu makhluk yang akan duduk atas muka bumi ni silih berganti. Khalifah bukan sistem pemerintahan sebenarnya. Summa ja'alnakum khalaif. Summa ja'alnakum khalaif. Dalam surah Yunus kan. Sekarang giliran kamu sebagai ganti. Dulu umat terdahulu, sekarang giliran kamu. Sini begitu. Mana Allah Taala bagi tahu aku akan jadikan satu makhluk di atas muka bumi yang hidup silih berganti. Malaikat tahu dah kejadian kita. Mana kalau iblis pun tahu kejadian kita tu Iblis kan bila Allah Taala jadikan Nabi Adam, tiba-tiba masukkan roh kan, iblis telah tahu kan 40 kita baca hadis tu sama kan. Tu iblis, malaikat lebih syirik daripada iblis lagi. Malaikat daripada nur, iblis daripada api. Mana kalau iblis pun lepas kaji dah, aku tahu dah bagian ni, bagian tak nak pakai butir ni, la yatamalak nafsah manusia kan. Bagi boleh kecek belaka. Kita ni boleh kecek belaka kan. Bagi boleh kecek belaka, kena kecek belaka. Boleh dipengaruhi, boleh dimanipulasi manusia ni. Makhluk yang boleh dimanipulasi. Sebab tu iblis berani cabar Allah Taala tu sesat kita tu. Sebab dia confident dia makhluk ni boleh kecek. Apa nak kita? Tak. Beres cara mana kita boleh kecek. Dah gini. Habis dah. Tak. Nak celak sebutir. Upah aiskrim ingat beres lalu. Bagi boleh kecek tu. Manusia la tamalak tidak dapat menguasai diri dia. Kalau iblis tahu, malaikat lebih lagi. Sebab tu malaikat tanya Allah, ya Allah kamu nak jadikan makhluk yang buat kerosakan atas muka bumi? Maka kita pada Allah. Sebab malaikat tahu. Malaikat lebih cerdik lagi. Lebih sensitif lagi malaikat ni. Kecerdikan dia sensitif lagi. Mestilah dia kejadian daripada nur. Iblis daripada api. Tak. Sebab tu dia kata, lepas tu tengok ni ayat. Wa nahnu sedangkan kami ni ya Allah nusabbihu bihamdik. Sentiasa bertasbih pada kamu, mentazih kamu, mensucikan kamu. Wa nuqaddisulah. Maknanya Allah SWT bagi tahu pada kita kadang gini lepas ayat ini, tiba-tiba Allah Taala kata kepada para malaikat, usjudu li Adam. Ya. Wa qulna lil malaikah. Ingatlah kita kami kata pada para malaikat, usjudu li Adam, sujud pada Nabi Adam. Fasajadu, sujud. Terus sujud. Ini bukan benda kecil ni. Dalam Quran 6 kali. 2 ayat pula faqa'u lahu sajidin. Atau lebih tengok lagi. Lahu sajidin. Hanya pada dia hendaklah kamu sujud. Hanya pada dia kamu sujud. Allahu akbar. Mana sedangkan malaikat ni mentauhidkan Allah, membesarkan Allah, maaf tiba-tiba ada lagu ni kan. Sujud. Pada makhluk yang mana? Allah Taala kata pada Nabi Adam kan, masuk dalam syurga boleh makan ke apa nak makan. Jangan makan sepokok ni ya. Fa asa Adam rabbahu faqawa. Makan juga. Tengok, tapi malaikat bila Allah Taala kata sujud kan, sujud. Jadi sini Allahu akbar haji. Sebenarnya ujian kita ni sebenarnya Allah SWT nak bagi tahu kepada kita. Dulu kita bagi tahu tauhid paling penting sekali. Quran ni maksud dia tauhid. Quran ni maksud dia tauhid. Rupanya bukan tauhid. Bukan maksud Quran tauhid semata-mata. Ajib ni kalau ambil separuh dah bahaya ni. Kerak hak ni kan habis kan. Orang semua sepakat lah. Tak ada khilaf. Baik hatta Asy'ariyah pun sepakat. Tak. Okay. Kita dulu ingat maknanya maksud Quran keseluruhan tauhid. Tak, bukan tauhid. Maksud Quran sebenarnya apa dia? Taslim pada Allah Subhanahu wa taala. Taslim pada Allah. Sebab tu khutbah Jumaat kan, ya ayyuhallazina wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Taslim paling tinggi sekali. Kita mentauhidkan Allah sebab apa? Sebab perintah Allah.
Kita mentauhid Allah sebab apa? Sebab perintah Allah. Kalau Allah Taala perintah kepada kita syirik, tak ada jalan untuk kita berjaya di akhirat melainkan dengan syirik. Pandai nak buat bukti lagi. Ajib. Kita terperangkap apa yang kita tengok ni tak. Oleh kerana kita kata tauhid, maka perintah Allah jadi tak berat. Asal tak syirik lah. Asal tak syirik. Sedangkan maksud sebenar Quran, tengok cerita pertama Quran ni. Bukan masalah syirik Quran, masalah pertama tengok mukadimah Quran ni. Bukan masalah syirik. Masalah apa dia ni? Malaikat ni. Bayangkan malaikat yang tengah sujud pada Allah, mentauhidkan Allah ke? Tiba-tiba Allah Taala kata apa? Sujud pada Nabi Adam. Pening ulama tafsir. Kita tengok, sujud buat apa ni? Sujud buat apa ni? Sujud hormat ke sujud apa? Sujud hormat. Hormat pun tak boleh. Sujud hormat syirik dah. Mana boleh sujud hormat? Sujud ke apa malaikat pada Nabi Adam? Sujud ta'atan lillah. Sujud kerana taat perintah Allah. Tu je. Sebenarnya kita sujud pada Kaabah. Bukan kerana hormat Kaabah. Kaabah tak ada nilai ke apa? Apa? Kita sujud ke arah Kaabah ni kerana perintah Allah. Perintah Allah tu besar. Perintah Allah paling besar. Sebenarnya masalah ni. Ajib. Nabi Syuaib AS. Tengok Nabi Syuaib dari surah A'raf. Juzuk 9, awal juzuk 9, suratul A'raf. Tengok ni manhaj nubuwah. Manhaj nubuwah. Tengok juzuk 9. Awal juzuk 9. Wa idh qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumi lanukhrijannaka ya Syuaib walladhina amanu ma'aka min qaryatina. Tengok. Ketika mana pembesar-pembesar kaum Nabi Syuaib berkata kepada Nabi Syuaib, ya Syuaib, lanukhrijannaka ya Syuaib. Kami akan halau kamu daripada negeri kami. Kami akan halau kamu bersama orang yang ikut kamu. Lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'aka min qaryatina. Jumpa lah. Jumpa mak. Qala al-mala'u alladhina juz 9 awal juz 9 ayat 88 juz 9 qala al-mala'u alladhina istakbaru awal juz 9 ayat 88 surah al-A'raf qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumi lanukhrijannaka ya Syuaib walladhina amanu ma'aka min qaryatina. Berkata pembesar-pembesar kaum Nabi Syuaib, kami akan halau kamu wahai Syuaib bersama orang yang beriman dengan kamu daripada negeri kami ni. Awla ta'un, melainkan bila kamu kembali pada agama kami baru kami tak halau. Kembali pada agama kami ke apa dia? Maksudnya kembali pada syirik, kembali pada kufur. Nabi Syuaib kata, awalau kunna karin, qala awalau kunna karin. Walaupun kami tak sahih, kamu nak paksa juga. Takdir dia nak paksa juga. Nabi Syuaib bagi tahu, tak. Kalau kami kembali in udna, dia bahasa kita kalau terjemah dia kena start in udna. Sekiranya kami kembali fi millatikum, pada millah kamu, selepas Allah SWT bagi hidayah pada kami, bagi tauhid pada kami, maka qad iftaraina 'ala Allahi kadhiba, maka kami telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan wa ma yakunu lana an na'uda fiha, tidak mungkin bagi kami untuk kembali pada syirik, pada kufur. Tidak mungkin, Nabi Syuaib bagi tahu. Lepas tu illa an yasha, melainkan bila Allah Subhanahu wa taala nak. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak supaya kami kembali pada milah tu, kalau Allah Taala nak, maka tidak ada jalan untuk Nabi Syuaib Islam melainkan kembali pada milah. Tengok taklid dibuat oleh Nabi Syuaib, illa an yasha rabbuna. Maknanya para anbiya ni dia tak ada kita mentauhidkan Allah bukan kerana tauhid kita setuju dengan fikrah tauhid tu. Tak ada fikrah anbiya dengan Allah Subhanahu wa taala tunduk taslim pada Allah apa pun keadaan. Dia tak ada nahaj, kerana gini tak ada. Tengok Nabi Ibrahim, patut Islam kan, semua nabi Islam belaka ke tak? Sepatutnya Islam ni keluarga ni kena hormat, kena sayang, bina tak? Anak kena jaga molek tak? Allah kata kepada Nabi Ibrahim, sembelih anak. Allah tak peduli. Dia bukan masalah. Kita tak ada. Ujian kita bagaimana nak tawajjuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita diuji sementara ni, akhirat kita ni mana ni? Sebab tu bila turun ayat dari surah Rum, fa'akim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdi. Ayat ni 3 kali dalam Quran. Wajhi banyak, tapi fa'akim wajh. Hadaplah wajah kamu hanya pada Allah.
Mana pusat kita bukan pada kita. Jangan jadi pada kita, sia-sia kita. Tak, kita akan binasa. Pusat kita Allah. Allah ni apa dia? Perintah dia. Perintah dia lagu mana? Kita sebagai hamba ni dengan tuan lagu mana tuan? Kita hamba tak ada gapo hamba. Hamba tu kata duduk, tu kata bangun tak. Kita dengan Allah SWT kena lagu tu. Kena faham hakikat ni. Ada kita tak faham hakikat ni, kita dalam bahaya. Kita dalam bahaya. Sebab tu kita jangan terperangkap dengan tauhid dah. Sehingga perintah Allah Taala kita langgar. Asal tak tauhid, asal kita tauhid. Seperti mana Ibnu Muljam terperangkap dengan zikrullah kan? Ibnu Muljam terperangkap dengan konsep zikrullah kan? Ada hadis Nabi zikrullah paling hebat sekali, zikrullah paling besar sekali. Aqimis solata li dzikri. Semua kan ayat-ayat kan? Wala dzikrullahi akbar. Gambar inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Akhir wala dzikrullahi akbar. Zikir paling besar sekali. Orang terperangkap dengan zikir. Tapi lagu mana jadi dia? Bunuh Sayyidina Ali. Nabi kata orang paling celaka sekali dalam umat ni. Nabi kata paling celaka. Tapi lidah dia ni basah dengan zikrullah. Mati pun tak. Dia ajak kan, boleh potong semua jasad aku, jangan potong lidah aku sebab aku nak zikir pada Allah Subhanahu taala. Tapi dia paling celaka sekali. Bukan masalah zikir. Bukan masalah tauhid. Masalah taat pada perintah Allah Subhanahu taala. Zikir pun tapi tidak taat, tak ada nilai. Dia tak tahu, dia bunuh saya ni tak tahu tu. Tak ada bunuh kat sana. Tak ada bunuh kat sana. Perintah Allah Taala besar. Tak besar. Sebab tu dalam Quran syirik paling teruk sekali syirik apa? Mengatakan Allah SWT ada anak. Ini dalam hadis dari Bukhari kan? Dalam hadis kan? Nabi kata apa? Kadzabani ibnu Adam. Allah Taala berfirman kan? Ada Bukhari. Kadzabani ibnu Adam. Syatamani ibnu Adam. Allah Taala kata, anak Adam ni telah mendustakan aku. Anak Adam ni telah caci aku. Adapun mendustakan aku, mengatakan aku tidak berkuasa untuk hidupkan dia semula selepas aku buat dia. Adapun mereka mencaci aku ni, syatamani ni, mereka mengatakan bahawa aku ada anak. Mengatakan Allah ada anak ni sebab caci Allah dah. Syatam, caci Allah SWT. Sebab tu dalam Quran kan, ayat paling teruk sekali dari surah Maryam kan, apa dia? Wa qalu ittakhadar rahman. Mereka kata Allah Taala ni ada anak. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir gunung runtuh, hampir bumi ni terbelah bila keluar daripada mulut manusia bahawa Allah Taala ada anak. Mana Allah Taala begitu murka sekali. Bahkan Allah Taala bagi in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Bahkan Allah Taala bagi seluruh makhluk sama ada di langit dan bumi semua datang menghadap Allah sebagai seorang hamba. Semua menghadap sebagai seorang hamba. Mana ada sebagai anak akak? Tak ada. Tak layak. Semua sebagai seorang hamba. Allah Taala kritik. Tapi akhir surah Zukhruf, tengok je akhir surah Zukhruf. Qul, Allah Taala suruh Nabi kata, katakanlah wahai Muhammad, in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya Tuhan Rahman ni ada anak, maka aku mula-mula sekali. Tengok Allah Taala suruh Nabi. Allah Taala perintah pada Nabi. Suruh kata, mana? Kenapa kita mentauhidkan Allah? Perintah Allah. Perintah Allah SWT. Bukan ada kefahaman ke apa? Sebab tu syariat kita lagu tu Allah Taala kekalkan syariat kita tak. Puasa akhir Ramadan, taat kepada Allah kepada dia, puasa tak makan. Awal Syawal, taat kepada Allah kepada dia, makan. Kalau kita puasa hari tu, kita derhaka pada Allah. Kalau kita makan akhir Ramadan, kita derhaka pada Allah. Kalau kita makan awal Syawal, kalau kita puasa awal Syawal, kita derhaka pada Allah. Jadi taat pada Allah ni bukan makan, bukan taat. Taat pada Allah Subhanahu, ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok agama kita. Sebab tu Allah Taala kekalkan perkara-perkara dalam syariat kita, ahkam-ahkam ni tak nak faham. Sembahyang maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, tak nak faham. Tawaf 7 kali, melontang ke batu kerikil gitu. Batu kecil tu. Tak. Sebab apa? Supaya kita faham bahawa apa kita buat ni perintah Allah. Paling besar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jawab ni kita kena usaha. Dia tengok malaikat diuji, rupanya malaikat diuji bergaan. Kita ingat ke benda biasa? Tidak. Malaikat yang mana sentiasa bertasbih, muntakdir ke Allah, tiba-tiba uji Allah lagu mana? Usjudu li Adam. Kalau malaikat punya kefahaman tak? Syirik talib, mentauhid Allah ni. Ya Allah, mu je ke? Kita tak akan letak ni malaikat padamu ya Allah. Kalau kita buat kefahaman lagu tu kan tak? Binasa. 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 Allah perintah. Bila Allah tak nak perintah, perintah. Perintah Allah tu paling besar sekali. Perintah Allah SWT tu paling besar sekali. Ini kena usaha. Dan ni sebab tu kait dengan surat Baqarah ni apa? Baqarah ni kan, Allahu Akbar. Baqarah ni termasuk Al-An'am.
Al-An'am ke samaniyatu azwaj min ad-dha'n ithnain wa min al-baqar ithnain. Al-An'am. Dan di antara Al-An'am Allah Taala tengok, Allah Taala ayat Nabi tak. Nabi wayaun dengan penuh bangga. Kullu nabi, Nabi kata, kullu nabi illa ra'il ghanam. Semua nabi ni jaga kambing belaka. Penuh bangga ya, bukan kata semata-mata ni. Kenapa Allah Taala biar semua rasul ni jaga kambing? Bawa. Dia kambing pula kambing orang. Bukan kambing, okey. Kambing pula kambing orang. Buat apa? Bukan kaya, bukan kaya. Orang kita pera kambing sunnah jadi tu orang kambing dia. Yang sunnah. Nabi pera kambing orang. Bukan masalah pera, bukan kaitan dengan bisnes. Dia orang kata sebab sifat kambing tu dengan pera kambing tak melatih sifat sabar. Tak. Anda tanya pakar kambing. Tak. Ada ustaz saya tu. Dia pera kambing, dia memang terbaiklah. Gapo doktor-doktor hewan pun pergi rujuk dengan dia. Dia punya susu kambing dia terbaik. Dia tanya, ustaz, untuk pera kambing ni kalau kita buat budak-budak masalah backing tak, boleh pera kambing tak? Dia jadi dengan pera kambing jadi molek tak? Jadi melatih kesabaran. Oh, tak boleh dia kata. Nya sepak kambing. Dia kata, budak boleh pera kambing ni budak kena juru. Kambing ni sikit nak ikut je nakal dia kata. Kita duk berpuruh dia mari sedok belakang menungging dia kata. Pas budak-budak dak tai dia nak gua boleh, tai tak saya gua je sepak. Nyaknya kambing dia tu. Jadi budak-budak pera kambing budak-budak ada sifat sabar dah. Tak ada sifat sabar tak boleh pera kambing. Sepak kambing. Kambing tak dengar kata ke? Sengih macam sengih tak dengar kambing. Jadi maknanya mana Allah Taala tarbiyah para anbiya pera kambing supaya melatih kesabaran? Tidak. Tak ada kaitan pun sebenarnya. Tak ada kaitan pun sebenarnya. Bukan untuk latih kesabaran. Nak latih kesabaran ke pun untuk tarbiyah apa? Untuk tarbiyah Abu Bakar, Umar, Uthman. Maka kita kalau nak lahirkan generasi lagu ni, anak kita pera kambing, budak-budak kita pera kambing, tak lama-lama boleh tarbiyah orang seperti mana Umar, Uthman, Abu Bakar. Nah, dan Allah SWT tarbiyah para anbiya semua dengan kambing ni sebab apa? Sebab dalam proses tarbiyah kambing tu besar. Gapuan kalau orang kita pera kambing sungguh, tak. Kambing nak gapo? Kita tanya Ustaz Nawi sayang kita tak? Ustaz, kambing nak gapo pada kambing ni? Syarat nak pera kambing nak gapo? Kita dua je Ustaz. Kambing nak makan, kambing nak tempat selamat. Tempat tinggal, boleh dua ni beres dah. Kambing pertama nak makan. Tak. Lepas tu nak tempat selamat. Nak keamanan. Tuai dia dua ni Allahu Akbar. Ha ni dia tak tahu. Kata kalau tuai dia dua ni kambing wi apa? Dia kata kambing wi susu. Kambing wi tak macam-macam. Tak. Kita kata tak. Contoh bila kita bila kambing ni bila kita kambing ke al-an'am, kambing ke beri ke lembu ke, bila tuai dia makan ni, tuai dia bagi keamanan, dia bagi gapo pada tuai dia? Dia bagi leher. Dia bagi tekuk. Dia serah diri dia pada tuai dia. Raya haji ke? Tak. Lembu beranak ke tak panggil tuai Tuai dia mari rasa beres lah tu. Orang lain rasa. Orang tak biasa makan ke dia. Orang tu ngamuk backing. Tak. Tapi kalau tuai dia mari, tunduk selalu. Ya. Ni kami. Sebab tu Allah Taala letak Baqarah ni. Baqarah ni sebab apa? Sebab cerita perintah Allah tadi. Cerita perintah berkenaan dengan perintah malaikat supaya sujud. Kemudian Nabi Adam jangan makan pada waktu. Nabi Adam anggar. Semua berkaitan dengan perintah Allah. Ajib ni. Tak, malaikat sujud. Jangan makan pokok ni. Nabi Adam lari, kena dikeluarkan. Kemudian kisah Bani Israel semua berkaitan dengan perintah Allah. Sikap Bani Israel dengan perintah Allah. Kita belajar dah kan. Sikap Bani Israel dengan perintah Allah SWT. Kemudian walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti. Hari Sabtu kan mereka jadi langgar hari Sabtu tu, jadi kera tu bak langgar perintah Allah. Hak tu Bani Israel zaman dulu. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dah cerita. Tak sebahagian mereka ambil, sebahagian tak ambil. Mana kena dengan Taurat dia ambil, mana tak kena dia tak ambil. Tak ikut Taurat. Ini sikap Bani Israel dengan perintah Allah SWT. Sehinggalah siapa kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim apa dia? Taslim pada Allah. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Dan ni Baqarah. Secara mana kita nak taslim pada Allah SWT? Seperti mana Baqarah, seperti mana lembu ni taslim pada tuai dia. Kita dengan Allah SWT sepatut jadi lembu. Tak belajar daripada lembu. Bagaimana lembu dengan tuai dia. Kita dengan Allah Ta'ala patut lebih lagi lah. Lembu tak berakal. Lembu makhluk, tuai dia makhluk. Kita ni makhluk, tuai kita khalik. Kita berakal. Sepatutnya kita dengan Allah SWT patut taslim. Dan ni ujian taslim dengan perintah Allah SWT.
Tunduk dia patuh pada perintah Allah. Jangan bijak. Bila mari perintah Allah Taala, jangan bijak. Sebab tu para anbiya tak bijak. Sebab tu para anbiya Nabi Syuaib kata, "Wa ma yaku, tidak mungkin aku akan kembali pada syirik, pada milah kamu, illa an yasha rabbuna." Melainkan bila Tuhan kami. Bila Rabb nak. Tak. Allah Taala kata pada Nabi, "In kana lirrahmani walada." Sekiranya Allah SWT ada anak, aku mula-mula sekali. Ni, dia tak ada stand tak. Tak ada kita tauhid ya kita. Tak ada kan? Perintah Allah paling besar sekali. Bila khalah benda lagu ni tak. Sebab tu bila berlaku masalah dalam syariat ada, ni tidak berkaitan dengan tauhid tak apa. Bahaya. Tak ada rasa besar. Kalau tauhid congek ekor. Bila orang kecil buat khurafat gini, congek ekor belakang. Oh, sesat ni. Tapi bila perkara yang mana berkaitan dengan perintah Allah Taala lain, itu bukan masalah tauhid. Mudah-mudah dia pelepah. Tak apa. Tidak kan? Perintah Allah Taala sama besar. Sama seperti mana tauhid, sama seperti mana lain. Besar sekali perintah Allah Taala paling besar sekali. Sekali perintah Allah SWT. Syu'un ni kita kena bina kan. Kalau syu'un ni tak ada, kita ngaji lama, kita buat ibadat lama, bahaya. Tak ada khauf pada Allah SWT. Dia syu'un ni dia timbul, dia akan menimbulkan khauf pada Allah SWT. Hak ni nak, dia ni Allah Taala nak. Sebab tu hadis Nabi ke tak? Nabi bagi tahu ke tak? Satu orang naik 60 tahun ibadat, 70 tahun ibadat. Bila nak mati, dia ayat pada anak dia, harta saka bagi sama rata, khilaf dengan hukum Allah. Abu Hurairah bagi tahu ke? Kerana ucapan dia tu masuk neraka. Satu orang lagi tak ada ibadat, tak ada ketaatan. Dari Bukhari ke tak? Bila dia nak mati, dia ayat pada anak dia, bila abah mati, jasad abah ni bakar, debu tu tahu laut. Allah Taala tanya, "Ma hamalaka ma fa'al?" Apa yang mendorong kamu apa yang kamu buat? Kerana takut padamu ya Allah. Takut pada Allah, Allah nak masuk ke dalam syurga. Hak ni 60 tahun 70 tahun ibadat, masuk neraka. Sebab apa? Sebab 60 tahun ibadat, 70 tahun tidak timbul ke khauf pada Allah. Dalil dia mana? Macam nak mati dah. Tak. Mudah-mudah dia rakyat pada anak dia. Mana dia tak ada rasa gap pun. Bahaya. Ni bahaya. Dia ma'iyah dia kan ikut perintah Allah SWT, larangan Allah SWT. Sebab tu makin lama makin sepatutnya kita takut pada Allah SWT. Khauf pada Allah SWT. Dan ni maksud Quran. Sebab tu Quran daripada Baqarah dia mula cerita tentang malaikat, tentang Nabi Adam dengan perintah Allah SWT. Kemudian Bani Israel, perintah Allah SWT. Kemudian tentang lagu mana orang Allah Taala puas hati, Nabi Ibrahim AS. Kemudian kisah sahabat pula berkenaan dengan kiblat. Rupanya masalah kiblat ni bukan masalah sepele, masalah besar. Allah Taala uji sahabat tu, sahabat telah lulus 18 bulan, setahun lebih menghadap ke Baitul Maqdis. Dia tidak menghadap ke arah kiblat tu kerana apa? 360 berhala tu syirik kali, badut kritik syirik tu. Tiba-tiba selepas 18 bulan dah Allah Taala perintahkan supaya menghadap ke arah Kaabah. Tuan-tuan ingat senang ke? Saya tak mari lah. 360 berhala ada tu lagi tu. Masih 360 berhala masih ada lagi. Masa ayat turun ke arah kiblat tu 360 berhala lagi. Macam-macam saya tak masuk. Lagu mana ni? 360 berhala ni. Oh, kalau kita guna logik kita kak, mana boleh? Tak sesuai tu. Syirik tu. Menghadap ke arah berhala ni syirik. Paling besar sekali. Tak boleh. Kalau sahabat ada kefahaman itu, binasa sahabat. Sebab tu Allah Taala kata kan, tidaklah perintah haji kan. Allah Taala kata apa? Bila Allah Taala sebut ni benda besar-besar belakang ni. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul wa mimman yanqalibu 'ala aqibai. Kami tidak jadikan masalah kiblat ni, pertukaran kiblat ni yang mana kamu menghadap ke arahnya sebelum ni melainkan untuk kami dapat zahirkan siapa yang benar-benar ikut Rasul dan siapa yang berpaling. Sah kan? Senang. Duk bagi tahu syirik talih dah. Tiba-tiba menghadap ke arah. Lagu mana? Tapi wahyu daripada Allah, perintah Allah. Tapi sahabat dulu belakang kan? Tak tangguh-tangguh dah. Bila dalam semaya pun lalu ke Masjid Quba ke, orang main dengan Nabi tahu, wahai orang Masjid Quba, kiblat tukar dah. Dalam semaya tu tukar lalu. Tak tangguh dah. Tak tangguh. Ini Allah Taala puas hati. Semua berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu taala. Berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu taala. Di perkara ni kita kena bina. Sebab tu bahaya. Kalau kita tidak ada rasa gapo, apatahlah kita nak didik umat sekarang ni. Didik umat khilaf dengan perintah Allah, khilaf dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bahaya. Tak sembahyang Jumaat tak apa. Baik, tak sembahyang Jumaat tak apa. Mana di umat tak ada rasa gau perintah Allah Subhanahu taala. Kalau hari-hari ni sembahyang jaga-jaga ni. Tak ada rasa gau. Bahaya. Nabi kata apa dah? Nabi kata la tadaru farjan li syayatin. Jangan biarkan ruang untuk syaitan. Man wasalahu Allah, wa man qata'ahu Allah. Siapa dia sambung sah maka dia sambung dengan Allah. Siapa dia putus sah dia putus dengan Allah. Kita berkata tak apa.
Nabi kata atimu 10 kaum, kita kata tak apa, sunat je. Payah. Mana kebesaran? Mana didik umat ni? Keadaan yang sangat bahaya. Kita biarkan berdiri depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kabeh Allahu Akbar, semaya Allahu Akbar, baca wajah tu wajah Allahu Akbar, wajah tu wajah itu. Iftitah kan? Pada berada kata mayat tahajud. Sebenarnya tak ada masalah. Mayat tahajud semaya boleh belajar. Wajah tu wajhi alladhi fataras sama. Ni Nabi takwil ayat kan? Fa aqim wajhaka lid-din hanifah. Kita tengok hadapkan wajah hanya pada Allah. Tawajuh pada Allah, tawajuh pada perintah Allah. Terkesah hanya dengan Allah. Ni orang mukmin. Ni Allah Taala suruh, dan ni Nabi takwil dalam baca iftitah tu. Ya wajah tu wajhi. Ya Allah, aku hanya hadapkan wajahku hanya padamu ya Allah. Doa nak sebelum tidur, tengok sebelum tidur kan. Barak bin Azib kan tak? Bila kamu nak tidur kan Nabi kata kan? Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik. Ya Allah, saya serah diri saya padamu ya Allah. Saya hanya hadapkan. Saya hanya terkesan dengan kamu. Saya tak paling siapa dia, tak kira siapa dia. Betul, sebab tu kena tengok Nabi. Sebab tu kita bila faham hakikat ni kan, Allahu Akbar, kita boleh buatlah. Saya tak taat perintah Allah. Allah Taala uji Nabi berat lagi. Betul, surah Al-Masad turun yang ke berapa? Yang ke-6. Nabi nak dakwah lagu mana? Tengok surah ni. Kalau kita kata macam ganggu dakwah Nabi, ikut pada otak kita ni. Kalau kita buat dakwah dengan Nabi. Macam mana surah Al-Masad, surah yang turun yang ke-6? Macam mana Nabi nak buat dakwah lagu mana? Kalau kita kata pak saudara Nabi tu Abu Lahab ni Sadanatu Quraisy, ketua agama Quraisy. Kalau tak ketua benar pun dia di antara ketua-ketua. Tok peti. Tak, ahli majlis fatwa. Tak, Mekah. Tiba-tiba turun ayat kan? Tabbat yada Abi Lahab. Pak saudara lagi, ketua agama lagi. Nak buat dakwah lagu mana? Istilah perintah. Lepas tu surah yang ke-18 Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wala Quraisy mari jumpa Nabi, mari tawar pada Nabi solusi. Ginilah wahai mak, nebulai kami semua ni. Nebulai ni. Mari tawar pada Nabi. Turun ayat ke apa dah? Qul ya ayyuhal kafirun. Belum lagi ya Allah, belum lagi apa yang Nabi dakwah tu. Bagaimana putus asanya kalau kita keadaan Nabi tu. Bayangkan Allah Taala perintah Nabi supaya mula-mula saya pakai dakwah kan. Nabi kubur Bani Hashim kan. Sebelum Nabi kecek kan, kalau kita baca kisah sahabat kan, sirah Nabi kan. Seminggu Nabi jamu makan. Nabi meleh unta kan tak. Kalau kita kata kat 10 sore jamu kita Nabi nak sebelum nak kecek ni tak. Jamu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, seminggu jamu tak. Ataupun 3 hari jamu. Lepas tu kan Quraisy tanya, "Gapo dia nak?" Nabi kata, "Aku nak satu kalimah. Aku nak minta kamu satu kalimah ya. Kalau kamu terima satu kalimah ni, seluruh Arab akan tunduk pada kamu, seluruh Aceh akan bayar cukai pada kamu." Wah ya Nabi, pada muka tak ada ke satu. Dia pun tak ada ke satu. Wah, berkecek lagu ni. Nabi kata, "Kalau kamu terima satu kalimah, seluruh Arab akan tunduk pada kamu, seluruh Aceh, Rom dan Parsi akan bayar cukai pada kamu, jizah pada kamu." Abu Lahab tanya, "Gapo dia?" La ilaha illallah. Gapo dia la illallah ni? 360 bahala ni tak pakai belakang. Allah yang pakai. Tu ya. Allah tak nak bebankan Nabi tu ucap. Nak senang. Mana tapi Nabi tengok, Nabi tak terkesan. Nabi tak terkesan dengan semua Arab. Nabi tak terkesan dengan 360 bahala. Nabi tak terkesan dengan Rom dan Parsi. Sebab apa? Nabi sudah masuk dalam jiwa Nabi apa? Besarnya Allah. Tokai dia sebenar Allah, tuai dia sebenar-benar Allah. Orang lagu ni dia boleh kecek lagu ni. Dia nak kecek atas agama. Tu Nabi kecek 360 bahala. Ya Abu Lahab tu nak marah tu. Abu Lahab kata pada Nabi tu tabat tiada tu. Memang kalau kita pun lah kau nak tanya kecek lagu ni. Kalau kita tu Nabi kecek gapo dia tu. Nabi la ilaha illallah ni gapo dia? 360 bahala ni suruh tahu habis. Tu di sebalik bahala tu ada kabilah. Ada kabilah Arab di sebalik bahala tu. Dari sebalik kabilah Arab ni ada Rom dan Parsi. Mana-mana kabilah Arab ni dia di bawah jajahan Rom atau Parsi. Mana so bahala so kabilah kita perang. 360 bahala semua kabilah kita perang. Fahmu kata semua Arab kita tunduk pada kamu. Aje buat kebaikan. Gila. Kalau kita learn ni kan betul kita rakyat pada orang kata baru ni. Orang kata baru. Muti musa kalimah ni ya. Tak. Seluruh Asia ni akan tunduk pada kita. Dan seluruh Rusia, China, Amerika bayar cukai ke kita. Kalimah apa dia? La ilaha illallah. Dengar. Itu Nabi ucap. Nabi kita ni ada contoh dah, Nabi buat contoh dah. Nabi tak ada contoh lagi. Bagaimana keadaan begitu teruk sekali tu. Tapi Nabi tengok, Nabi
Nabi sempurna ke? Nabi telah praktik ke? Bila berlaku Hudaybiyah, tengok bila Hudaybiyah berlaku. Selesai Hudaybiyah dah, mula dah. Rombongan Arab boleh masuk Madinah. Madinah boleh pergi ke Mekah, boleh keluar dah. Masa tu ramai ke? Tahun mari. Perintah Allah Taala ke apa pada Nabi? Sebarkan agama ni seluruh halal. Nabi kumpul para sahabat. Nabi targhib para sahabat. Nabi kata, aku dia Tuhan dia Allah SWT untuk seluruh manusia. Maka jangan kamu khilaf dengan aku. Kamu kena tolong aku. Nabi kata, tolong sampai ke agama daripada pihak aku ni. Nabi tarik, Nabi bagi tahu. Umat Nabi Musa, Nabi Isa dulu tak pernah dibetai kepada mereka, mereka tolak. Mereka kata jauh doa tempat tu, jauh tempat entak sih makna Musa. Sahabat bila dengar lagu tu bangun, ya Rasulullah, hantarlah kami ke mana kami akan pergi. Apa dia Nabi buat? Nabi hantar surat kepada semua raja-raja, kau Kaisar, kau Kisra, kau semua raja-raja. Surat apa dia? Aslim taslam. Kekuatan Nabi masa tu 10,000 baru tu. 10,000 baru. Tulis surat pada Rom, pada Kisra, pada semua kepada Aslim taslam. Maksud Islam selamat. Maksud Islam tak selamat. Bahaya kan? Kita siapa dia? Kalau kita kata baru ke? Kelantan. Tulis surat ke Cina, rakyat ke Cina, Aslim taslam. Rakyat ke Rusia, Aslim taslam. Tulis surat ke Amerika, Aslim taslam. Rom bila ada siapa surat tu tak? Cium. Tak. Kisra bila siapa surat tu tengok surat ya, Mim Muhammad. Mula dengan ni. Siapa dia ni? Soyok lalu kan. Nak marah kan? Marah dia. Bahaya tulis surat kepada dia bahaya. Kisah sahabat siapa surat tu kan? Cerita tak? Aku bila siapa yang surat tu, siapa aja tangan dia tak? Aku putus bik senyap-senyap tak? Pucuk kudah lah, tu gila tu. Takut ah. Dengan kebesaran kerajaan dia tu. Keadaan dia. Dan gapo Kisra buat? Atas lah tu kan? Pergi jumpa Bazan. Masa tu Bazan gubernur dia bawa arak ni di Yaman. Bazan ni sebagai wakil dia. Yang nak bawah Bazan ni gapo? Seluruh arak ni. Arak termasuk Mekah bawah Bazan. Jadi atas surat pada Bazan, bagi tahu pada Bazan ambil dia ni, mari ngadak aku ni. Ambil Nabi ni, mari ngadak Kisra ni. Berani tulis surat kita ni. Tahu tu? Kan Bazan tu carilah dia orang dia. Cari atas wakil dia. Mula gimana pergi Taif dulu. Masa tu Taif tak masuk Islam lagi, pergi Taif dulu. Tengok pandai buat kerja tak. Pergi Taif, cari sudut. Khabar Nabi lagu mana pergi. Jumpa Nabi kan? Jumpa Nabi. Apa? Wahai Muhammad. Kisra panggil ngadak dia. Bazan panggil ngadak dia. Nabi kata mari esok. Mari esok ke tak? Nabi kata apa? Tuanmu tu telah dibunuh oleh tuan saya. Tuan kamu telah dibunuh. Bila dengar lagu tu wakil dia, sungguh ke aku tulis surat ni? Aku tulis surat ke Bazan. Tengok tu. Besar dia lagi masa tu. Tak? Tulis surat ke Bazan. Tanya Bazan. Siapa kat Bazan tu? Duduk sebentar mari risalah daripada Kisra, daripada Parsi. Anak dia tulis surat. Ayah dia telah dibunuh oleh dia. Sekarang dia mengata, kena tunduk pada dia. Tengok mana Nabi SAW ni dia tak terkesan. Dan ni orang lagu ni, orang Nabi ni. Dia usaha ni, dak Quran ni dia bina orang lagu ni. Dia nak bina lagu ni, orang takut hanya pada Allah. Mana dia tak terkesan. Dia pandai orang kecil belaka. Rom kecil, Parsi kecil. Ini baru boleh bangkit kan. Umat lagu ni baru boleh bangkit. Kita ni Quran ni benda besar. Kulla ini ijtama'ati, sekiranya berkumpul manusia dan jin untuk datang ke tak akan mampu tu. Kita ni boleh jatuh Amerika, boleh jatuh Rusia, boleh jatuh China, boleh jatuh ni. Boleh bina umat ni. Bila kita baca dengan betul, secara betul dia bina setapak ni. Gapo dah takluk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tidak begini tak boleh. Betul lemah. Lemah. Dia ni Quran. Dia bina benda ni. Bina jiwa dia takluk hanya pada Allah. Terkesan hanya pada Allah. Baru boleh naik. Kalau hak ni tak ada tu kita pakai binasa. Kita dak makin berumur makin nak mati tak ada rasa gapo. Tengok langgar perintah Allah Taala tak ada rasa bahaya. Tak ada. Tengok Abu Bakar, lagu mana Abu Bakar? Abu Bakar akhir hidup dia lagu mana? Tengok rati pokok, kalaulah aku jadi rati pokok dimakan oleh. Kalaulah aku jadi kibas, jadi gemuk okey, kemudian disembelih, tak ada hisap. Tengok burung, kalaulah aku jadi burung. Abu Bakar. Tengok Saudara Umar, Aisyah, Ali radhiyallahu anhu. Bapa buat Quran sebab jalan mereka betul. Makin mereka rapat dengan Allah Taala, makin takut. Dan kita tengok bawa umat ke mana? Tak ada rasa gapo. Dalam rumah Allah khilaf dengan Allah, tak ada rasa gapo. Bahaya bawa umat ni. Bahaya. Waham dia tu Allahu Akbar. Kita nak ada bahasa lagu mana tak? Tapi ini boleh berubat. Betul Allah Taala dalam Baqarah, kita nak pergi situ. Dalam Baqarah. Nampak dalam Baqarah. Lagu mana sepatut hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Satu sudut Baqarah ni kepada ilmu yang sangat luas, ilmu sangat dalam, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Satu sudut kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sepatutnya jadi seperti mana Baqarah dengan tuan dia.
Bahkan sepatutnya kita lebih lagi dengan Allah. Mana dengan tuai dia tak ada takwil ke apa. Tuai dia kata kita dah layak. Tuai kita kena ada satu zat yang mana dia tu kita tak pertikar dah. Pak gantung kita, perintah dia paling besar sekali, ni dah. Dan orang sebagai ikut Nabi kita kena puas hati. Orang lain kita boleh khilaf. Ni sah tak boleh. Ni kita kena ikut gitu. Kalau dia kecek kita mudah besar. Orang ni kita kena ada lagu tu. Orang ni kita puas hati sekali. Orang ni. Barulah kita boleh maju. Kalau tidak kan, kalau Allah kita tak puas hati sebagai i'timad, bab kata Nabi kita tak puas hati sebagai ikut maka tak boleh nak maju. Sebab tu dia ajar ucap pagi 3 kali, petang 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammad nabiyya wa rasulah. Kita sambung semula apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang daripada hamba, aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.